Rekod. Okey, sepanjang kelas kita ni kalau tak faham ataupun kurang jelas terus tanya cikgu boleh? Boleh ke terus tanya cikgu kalau tak faham? Boleh. Okey. Okey cikgu, malulah nak tanya. Kalau malu nak tanya, cikgu nak kamu WhatsApp cikgu. Okey, phone cikgu ada je dekat sini. Kadang-kadang memang cikgu guna phone ni nak check kamu punya kerja masa dalam kelas. Okey. Jadi, kita dah nak mulakan kelas kita. Untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kita dah nak mulakan dah kelas kita. Masing-masing mesti dalam keadaan sedialah nak belajar. Okey, boleh ke cikgu teruskan? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Okey, apa orang cakap? Suara cikgu tak tersekat-sekat kan? Tak. Okey semua. Jadi kita teruskan kelas kita untuk petang ni. Apa yang kita nak buat petang ni? Cikgu bahagi kelas kita kepada dua bahagian. Yang pertama, kita nak selesaikan homework yang cikgu dah bagi pada minggu lepas. Ada yang tak faham, ada yang tak tahu cara nak buat, ada yang dah buat tapi salah, ada yang faham dan buat dengan betul. Jadi, cikgu tak boleh nak pukul rata. Cikgu akan selesaikan homework. Okey, buka kertas homework kamu masing-masing, boleh tengok dekat depan. Cikgu akan selesaikan. Kita buat sama-sama untuk homework. Boleh ke kita nak buat homework sama-sama ni? Boleh ke? Boleh. Okey. Okey, jadi homework cikgu bagi ni rujuk satu muka surat sahaja. Mana? Okey, ni homework kita. Cikgu banyak, ada 3 muka surat. Okey, homework ni cikgu nak ajar kamu. Cara nak selesaikan dia tu senang je. Iaitu rujuk yang di hadapan ni. Kamu buka buku teks, siapa yang ada buku teks matematik tingkatan 1, buka muka surat 196. 196 yang kita belajar pada minggu lepas yang ini. Yang ni. Jadi ini berdasarkan yang cikgu bagi ni, yang warna biru ni, ini je yang kita rujuk. Okey, jadi tengok dekat depan. Kita akan selesaikan kita punya homework. Soalan yang pertama. Kita akan selesaikan soalan yang pertama. Okey, ada yang kurang faham lah cikgu, macam mana ni nama-nama sudut ni saya tak faham. Okey, tengok dekat depan. Okey, jadi dekat yang pertama ni adalah dia nak suruh kita padankan. Dia nak suruh kita gariskan mana satu jawapan dia. Okey, jadi kita tengok. Kita tengok. Nombor 1, kita ada sudut. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Satu sebelah kiri, S. Satu sebelah kanan, R. S dengan R. S dengan R, nama dia sudut selang-seli. Ambil pembaris, gariskan ke sudut selang-seli. Ingat, sudut selang-seli ni apa? Satu dekat kiri, satu lagi dekat kanan. Okey, itu jawapan yang pertama. Okey, cikgu teruskan. Cikgu teruskan pula yang kedua. Dua-dua belah kanan ataupun dua-dua belah kiri. Sekarang ni kita tengok kepada soalan nombor 2. Sudut P dengan sudut R, dua-dua belah kanan. Jadi bila dua-dua belah kanan dan berada di dalam. Mana dalam cikgu? Saya tak nampak lah. Okey. Kok kalau kamu lupa cikgu tunjuk. Okey, garis yang warna biru ni namanya garis selari. Jadi garis selari bila ada dua, dia ada dua bahagian. Yang ini belah dalam. Dan yang ini belah luar. Itu cara dia kalau kita nak ingat. Jadi soalan nombor 2, dua-dua belah dalam pada bahagian yang sama. Okey, kita rujuk balik nota kita. Dua-dua belah dalam. Q dengan S. Kita tengok Q dengan S.
Q dengan S. Q tambah S sama dengan 180. Jadi dekat sini nama dia apa? Nama dia sudut pedalaman. Ambil pembaris, gariskan ke sudut pedalaman. Okey. Itu kalau dua-dua belah dalam. Kalau satu belah dalam, satu belah luar tu macam mana? Kita tengok. Satu belah dalam, T dia. Satu belah luar, S dia. Kita tengok dekat nota ni. Satu belah dalam, S dia. Satu belah luar, P dia. S dengan P. Mana yang sama dengan S dengan P? S dengan P. Jadi dekat sini nama dia sudut sepadan. Ambil pembaris, gariskan ke sudut sempadan. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Uzma, jelas ke Uzma? Dapat dah yang ni? Dapat. Okey. Salin. Siapa yang salah salin? Izhana. Izhana dapat tak yang ni soalan-soalan ni? Dapat. Okey, habis dah soalan 1, 2, 3. Okey, untuk homework masih lagi di muka surat pertama. Kita pergi pula dekat belah bawah. Macam mana kita nak buat ni? Senang je, cikgu akan ajar. Jadi jangan risau. Berdasarkan setiap rajah berikut. Mana rajah yang berikut? Dia nak suruh kita namakan. Dia nak suruh kita namakan. Okey, ini cikgu buat nombor 1. Masing-masing boleh tengok nombor 1. Okey, cikgu akan buat dan cikgu akan tunjuk nota apa yang cikgu rujuk. Jadi nota yang cikgu rujuk dekat yang warna biru ni je. Tak ada nota lain. Nota yang warna biru ni je. Okey, jadi tengok. Sudut sepadan bagi angle A. Sudut sepadan tu macam mana? Sudut sepadan kita tengok P dengan S. Sudut sepadan bila P dengan S, satu belah luar, satu belah luar, satu belah dalam. Jadi di bahagian yang sama. Jadi dia nak A. Okey, kita cari A. Ni adalah A dia. Jadi sudut sepadan untuk A adalah A sama dengan sudut A yang sepadan dengan dia adalah sudut P. Jadi inilah kita panggil dia sudut sepadan. Okey, itulah A dia. Tengok tu, cikgu dah tunjuk dah. Okey, kemudian sudut selang-seli. Sudut selang-seli ni macam mana? Sudut selang-seli adalah, kita tengok cikgu buat warna biru. Sudut selang-seli adalah apabila satu belah kanan, satu belah kiri. Okey, dia nak sudut selang-seli apa ni? Sudut selang-seli bagi B. Untuk sudut selang-seli bagi B, satu belah kiri, satu belah kanan. Jadi B sama dengan R. Dekat sini kita panggil dia sudut selang-seli. Akhir sekali kita tengok kepada dia nak apa ni? Pasangan sudut sepadan. Okey, dia nak pasangan sudut sepadan. Kenapa nama dia pasangan? Nama dia pasangan sebab dia dua-dua belah dalam dan dua-dua di bahagian yang sama. Macam mana cikgu? Saya tak nampak. Okey, dua-dua belah dalam A dan S. Dua-dua belah kiri. Jadi S tambah dengan A sama dengan 180. Mana cikgu dapat ni? Okey, sudut pedalaman Q dengan S. Q dengan S, satu belah dalam, dua-dua belah dalam dan dua-dua belah kiri. Jadi nama dia adalah sudut pedalaman. Jadi ni cara nak selesaikan soalan nombor 1. Dia suruh kita cari mana pasangan dia. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Ashraf Irfan. Jelas ke Ashraf Irfan? Mana Ashraf Irfan ni? Cikgu nak tanya Syahmi Fitri. Jelas ke soalan 1? Jelas. Okey, salin tahu semua. Siapa yang rasa dia salah, salin. Okey, habis dah. Uzma, okey Uzma, soalan nombor 1. Okey. Okey.
Habis dah soalan nombor 1. Cikgu pergi jawab pula soalan nombor 2. Soalan-soalan nombor 1, soalan-soalan nombor 2 adalah berdasarkan soalan ni. Jadi cikgu copy, cikgu pergi buka kepada soalan nombor 2. Cikgu, saya tak nampak. Cikgu zoom. Jangan risau. Cikgu zoom terbaik punya. Okey, jadi inilah kita punya soalan nombor 2. Kita nak pergi kepada soalan nombor 2. Cikgu takkan jawab kalau cikgu tak tunjuk nota ni. Cikgu ajar kamu cara nak baca nota ni. Okey, jadi kita tengok kepada soalan yang pertama. Kita tengok kepada soalan yang pertama. Sudut sepadan bagi A. Maksudnya sudut sepadan untuk A. Apa dia? Cek. Mana sudut sepadan? Sudut sepadan adalah apabila satu di bahagian luar, satu di bahagian dalam. Cikgu tak nampak lah mana ni A dia, mana dalam dia, mana luar dia. Okey, untuk siapa-siapa yang tak nampak garis selari dia, kalau kita nak faham garis selari dia macam mana, kita tengok yang anak panah. Jadi ini semua adalah garis selari dia. Jadi kalau yang A tu, ingat sudut sepadan tu maksudnya apa? Satu belah dalam, satu belah luar. Kalau A tu dah berada belah dalam, ini dalam dia. A dah berada di belah dalam, cari satu lagi belah luar. Jadi yang belah luar dia adalah Z. Inilah luar dia. Jadi sudut sepadan untuk A adalah A sama dengan Z. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, cikgu buat pula B. Sudut selang-seli. Sudut selang-seli ni macam mana? Sudut selang-seli ni satu belah kanan, nampak ni R dia. R. Satu belah kiri. Dan dua-dua berada di dalam garis selang-seli. Jadi B, kita nak selang-seli bagi B. Okey, kita tengok B ni yang mana? Ni B dia. Okey, untuk sudut selang-seli, kita tengok betul-betul. Kita tengok betul-betul. Sudut selang-seli bagi B, satu belah kanan. Kita cakap atas lah, cikgu cakap atas lah. Atas, satu lagi belah bawah. Cikgu tak jumpa lah. Sudut B dia nak sama dengan apa? Okey, sudut B kan kalau selang-seli satu belah atas, satu belah bawah dan dua-dua berada di dalam. Jadi ini sudut dia. Jadi kalau yang ini yang cikgu buat warna biru ni, dia berhadapan dengan W. Maksudnya nilai dia W juga. Jadi B sama dengan W. Jelas ke semua? Boleh faham ke untuk soalan B? Boleh. Okey, bagus. Arisha, dapat ke Arisha yang cikgu buat? Boleh faham? Okey, bagus. Siapa-siapa yang tak faham, tanya je cikgu. Cikgu akan terangkan lagi sekali. Okey, habis dah untuk soalan A dengan soalan B. Okey, cikgu padam tahu. Cikgu padam. Tak naklah padam, tak apa cikgu buat. Okey, kita nak cari pasangan sudut pedalaman. Kita cari sudut yang ada belah dalam. Sudut pedalaman ni, macam mana sudut pedalaman ni? Kita tengok. Sudut pedalaman, dia dua-dua belah dalam. Dan dua-dua di bahagian yang sama. Macam Q dengan S. Jadi kita cari yang belah dalam. Dalam ada apa? A dengan X. Dua-dua di bahagian yang sama. Jadi kalau A tambah dengan X sama dengan 180 darjah. Itulah sudut kita panggil sudut pedalaman. Jelas ke semua untuk soalan nombor 2? Jelas. Okey, bagus. Kalau tak faham apa-apa, bagi tahu cikgu. Habis dah penjelasan cikgu dekat nombor 2. Cikgu akan tunjukkan penjelasan cikgu untuk soalan nombor 3. Tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Kalau tak faham, bagi tahu. Jangan diam. Okey, jadi dekat sini, cikgu pelik lah. Macam mana nak dapat ni? Okey, dia dapat tak dapat ni, clue dia, hint dia satu je. Bila kamu nampak dua garis lari, kamu pekatkan.
Kenapa nak kena pekatkan cikgu? Sebab kalau garis selari inilah yang kita nak rujuk untuk ketiga-tiga sudut tu. Macam mana? Okey, tengok dekat depan. Cikgu akan tunjuk juga nota yang warna biru ni supaya kamu nampak yang cikgu bukan hentam. Okey, jadi cikgu akan ambil dia punya soalan berdasarkan di bawah. Okey, tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Okey, berdasarkan setiap rajah berikut. Cari sudut sepadan untuk A. Okey, bila cikgu nak cari sudut sepadan untuk A, masing-masing boleh tengok di hadapan. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan ke bawahkan dia. Okey, jadi kita nak cari sudut sepadan ni macam mana? Tengok nota cikgu bagi kat sini. Sudut sepadan satu belah atas, satu belah luar, satu belah dalam. Tengok A dia. Satu belah dalam, satu belah luar. Kamu jangan ambil yang atas. Siapa yang ambil yang atas salah. Kenapa? Sebab kalau dekat A ni, kamu kena pakai satu garis serentas. Jadi garis serentas untuk A adalah yang warna hijau. Garis serentas tu apa? Ni garis serentas ni yang dimaksudkan dengan garis serentas silang. Jadi kalau A duduk belah luar, cari yang belah dalam dia. Yang belah dalam dia adalah X. Jadi soalan A untuk sudut sepadan bagi A adalah X. Ini jawapan sudut sepadan. Salin. Siapa yang salah? Salin balik. Buat pembetulan, cikgu akan bantu. Kalau tak faham, bagi tahu cikgu. Okey, habis soalan A, cikgu buat pula soalan B. Sudut selang-seli. Untuk siapa-siapa yang tak nampak sudut selang-seli, masing-masing boleh tengok di hadapan. Jadi dekat sini bila cikgu nak cari sudut selang-seli, cikgu nak kena faham apa ni? Sudut selang-seli R dengan S. Kita tengok ini R, ini S. Satu belah kanan diselang-seli dengan satu belah kiri. Kita nak selang-seli dengan apa? B. Okey, mana sudut selang-seli dengan B? Okey, ini B kita. Jadi garisan apa yang kita nak rujuk ni? Garis rentas. Cari mana garis rentas dia? Okey, jadi dekat sini cikgu tunjukkan yang warna biru ni garis rentas untuk B. Jadi satu belah atas, satu belah bawah. Jadi yang selang-seli dengan B adalah Y. Jadi dekat sini kita panggil dia sudut selang-seli. Itu jawapan untuk B. Habis dekat situ. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada C. Masing-masing boleh tengok kepada C. Sudut pedalaman ni macam mana? Okey, cikgu tunjuk dulu daripada nota. Cikgu tunjuk dulu daripada nota. Sudut pedalaman adalah dua-dua belah dalam. Jadi S dengan Q. Dua-dua belah dalam pada bahagian yang sama. Jadi dekat sini mana dua-dua belah dalam dan pada bahagian yang sama? Cepat cuba cakap. Mana sudut yang dua-dua belah dalam dan bahagian yang sama? Rasa-rasa mana Aina? Dino, Ashraf Irfan, rasa-rasa mana satu sudut pedalaman dekat dalam soalan ni? Z, Y dan X. Okey, pandai. Sudut pedalaman yang ada satu je tau. Sudut pedalaman adalah Z dengan X. Z bila tambah dengan X sama dengan 180. Cikgu kenapa cikgu tak ambil dekat Z dengan Y? Z dengan Y kita tak boleh ambil sebab apa? Sebab dia lain garis rentas. Jadi untuk sudut pedalaman dia mesti pada garis rentas yang sama. Contoh bila cikgu pergi kepada Q dengan S yang warna hijau ni, dia bersandar pada garis rentas warna merah. Jadi dekat sini cikgu boleh ambil X dengan Z. Sebab apa? Sebab dia bersandar pada garis warna hijau. Jadi yang terlibat Z dengan X. Jelas ke semua? Jelas. Bagus. Jadi sudut-sudut ni semua bersandar pada garis rentas. Sebab tu kita kena tengok betul-betul. Garis silang untuk kita tentukan mana satu belah dalam dengan belah luar.
Garis rentas kita nak tentukan mana satu kiri, mana satu kanan. Habis dah soalan dekat nombor page pertama. Okey, kita tengok pula kepada yang bawah ni. Dalam rajah di bawah. Tengok Tengok lah, kita dah nak habis dah jawab. Dalam setiap rajah di bawah, cari nilai X, cari nilai Y dan cari nilai Z. Okey, cikgu jawab. Jangan risau, cikgu jawab. Sekarang ni kalau kamu salah, kamu tanya je cikgu. Cikgu, saya tak faham. Okey. Jadi kita nak cari nilai X dan kita nak cari nilai Y dan kita nak cari nilai Z. Nak rujuk apa ni? Rujukan dia adalah pada yang warna biru ni. Masing-masing boleh tengok kepada yang warna biru. Boleh ke cikgu mula jawab soalan ni? Boleh. Seorang je, Boleh. mana yang lain? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Jadi dekat sini, dekat sini cikgu akan jawab soalan cara nak cari nilai X, cara nak cari nilai Y dan cara nak cari nilai Z. Tengok betul-betul. Kita kena guna tiga-tiga ni. Kita kena guna tiga-tiga ni. Maksudnya soalan yang cikgu bagi tu, cikgu nak bagi kamu faham tentang tiga-tiga tu. Okey, yang pertama dekat sini cikgu akan cari nilai cikgu akan cari nilai Y. Okey, cikgu akan cari nilai Y. Kenapa cikgu pilih nak cari nilai Y? Masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan macam mana cikgu dapat nilai Y. Yang pertama, nilai Y ni cikgu jumpa dia berdasarkan sudut sepadan. Macam mana sudut sepadan ni? Dua garis selari. Ini garis selari dia. Ini garis selari dia. Dan mana satu sudut sepadan dia? Yang sepadan dia dekat sini. Tengok betul-betul. Yang sepadan dia dekat sini adalah P dengan S. Kalau cikgu nak cari untuk nilai Y. Okey, cikgu cari dua garis selari. Okey, ni garis selari yang ada anak panah ni dikira sebagai garis selari. Dan cikgu kena cari garis rentas silang. Cikgu buat garisan warna merah. Cikgu buat garisan warna merah. Jadi kalau berdasarkan sudut sepadan, berdasarkan sudut sepadan, rasa-rasa apa nilai Y dia? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Berdasarkan sudut sepadan, rasa-rasa nilai Y dia berapa? Alamak. 102. Ya, 102 darjah. Satu belah luar, satu belah dalam. Cikgu tak nampak lah mana luar, mana dalam. Tengok garis selari dia. Ini belah dalam. Dan ini belah luar. Jadi, bila dekat sini dia belah luar, satu belah luar, satu belah dalam, nilai dia adalah sama. Jadi, Y automatik 102 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Mana yang lain? Cikgu tak dengar suara. Boleh faham ke? Boleh. Orang yang sama je. Okey, bagus. Uzma, jelas ke Uzma untuk sudut sepadan? Jelas. Arisha, dapat ke Arisha? Dapat. Okey. Okey, jadi dekat sini kita tengok pula. Kita tengok pula. Kita ni nak cari nilai Z. Macam mana nak cari nilai Z? Okey, cikgu cari nilai Z. Dekat sini cikgu cari nilai Y. Okey, dekat sini cikgu teruskan untuk cari nilai Z. Oh, cikgu, macam mana nak cari nilai Z? Tadi kita dah jumpa nilai Y. Okey, masing-masing boleh tengok. Cikgu, bila cikgu nak cari nilai Z, cikgu akan buat dulu garis selari yang kena pada nilai Z. Ada dua garis selari. Kamu boleh pakai yang hitam tu dua belah kiri dan hitam tu dua yang belah kanan. Kenapa cikgu pakai yang ni? Kenapa cikgu tak pakai yang ni? Sebab cikgu tak boleh kaitkan. Cikgu tak tahu X ni apa. Jadi cikgu hold dulu dekat situ. Cikgu pakai garis selari yang ini. Sekarang ni masing-masing tengok kat depan, cikgu nak cari nilai Z. Cikgu nak cari nilai Z.
Rasa-rasa apa sudut yang cikgu kena tahu ni? Okey, yang pertama nilai Z. Kalau cikgu cakap sini nilai Z, sini nilai apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu ni nilai apa? Berapa sudut dekat sini? Ha, Z. Z juga, pandai. Ingat. Okey, jadi dekat sini dia adalah Z juga. Jadi dekat sini kalau cikgu nak cari Z, cikgu guna sudut apa? Siapa boleh tolong cikgu? Cikgu kena guna sudut apa? Sudut sepadan ke, sudut selang-seli ke, sudut pedalaman? Selang-seli. Salah. Sepadan. Salah. Sudut pedalaman. Ya, sudut pedalaman. Cikgu tak nampaklah nak pakai sudut apa. Okey, cikgu tunjuk dekat depan. Okey, ni dua garis lurus dia. Kalau sudut pedalaman ni masing-masing boleh tengok Sudut pedalaman dia mesti dua-dua berada belah dalam. Macam mana tu? Okey. Belah dalam dia punya garis selari. Ini adalah dalam. Ni adalah dalam. Jadi yang dalam dekat sini adalah Q dengan S. Jadi Q tambah dengan S. Kalau yang ini mana belah dalam dia? Ini adalah belah dalam dia. Jadi bila belah dalam dekat sini kita dapat apa? 86 dengan Z. 86 tambah Z sama dengan 180. Kita guna sudut apa ni? Kita guna nama sudut dia sudut pedalaman. Ni nota-nota dari cikgu salin tau. Sudut pedalaman. Kalau cikgu nak cari Z 86 ni cikgu kena pindah ke sebelah. 86 ni positif. Kalau pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, dia jadi negatif 86. Jadi kita tekanlah kalkulator 180 tolak 86. Z kita akan dapat 94 darjah. Nilai Y kita dah jumpa. Nilai Z kita dah jumpa. Okey. Jadi sekarang yang terakhir sekali kita nak cari nilai X. Okey. Berdasarkan pemerhatian kamu, rasa kalau cikgu nak cari nilai X, cikgu kena pakai sudut yang mana? Sudut sepadan ke, sudut selang-seli ke, sudut pedalaman? Zarif, rasa-rasa kena pakai sudut apa Zarif? Sepadan. Salah. Kalau cikgu nak cari sudut, cikgu nak kena pakai sudut apa ni? Sudut pedalaman. Pandai. Kenapa? Sebab Z dengan X dua-dua belah dalam. Jadi dekat sini Z kita pakai dia sudut pedalaman. Sudut pedalaman. Mana belah dalam dia? Tak nampak lah. Okey, belah dalam yang terlibat dekat sini adalah garisan yang warna biru ni. Cikgu tunjuk yang warna biru tu. Jadi yang mana dalam tu dekat situ? Ini belah dalam dia. Jadi berdasarkan dekat sini kita dapat Z tambah dengan X sama dengan 180. Cikgu macam mana nak buat? Z kita dah ada 94, masukkan 94 tambah dengan X sama dengan 180. 94 positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif 94. Jadi dekat sini X 180 tolak 94 kamu akan dapat 86 darjah. Jadi inilah nilai X, nilai Z dan nilai Y yang kamu akan dapat daripada soalan 1. Jelas ke penjelasan daripada cikgu? Boleh nampak ke? Boleh. Okey, jadi yang ini cikgu tunjuk satu-satu. Salin tau, siapa-siapa yang salah salin. Okey, dekat sini semua soalan ni cikgu pakai tiga-tiga sudut ni. Habis dah masa. Syahmi Fitri, jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, salin ya. Izhana okey ke? Dapat ke semua X, Y, Z tu? Dapat.
Okey. Okey, habis dah. Cikgu akan pergi kepada homework. Buka muka surat nombor 2. Kita akan selesaikan soalan nombor 2. Cikgu, nombor 2 ni nampak pening lah. Okey, tak apa. Cikgu selesaikan. Kamu boleh tengok di hadapan. Okey, yang pertama-tama sekali, cikgu akan tunjuk. Ingat tahu, yang ni lah soalan exam kamu. Ini soalan yang masuk dalam exam. Okey, jadi inilah cikgu tak pakai banyak pun. Cikgu pakai 3 ni je. Tapi cikgu kena pilih yang betul, yang paling tepat. Kalau kamu pilih yang salah dah jawapan dia. Okey, yang pertama sekali sebelum kita nak buat ni, kita kena faham. Sebelum kamu nak pakai 3-3 ni, kamu kena ada apa? Yang pertama, kamu kena ada garis selari. Jadi, kita gariskan dulu garisan selari. Garis selari 1, garis selari 2. Okey. Dan yang ketiga. Yang ketiga dekat sini, cikgu boleh buat apa? Cikgu boleh buat garis rentang silang. Garis rentas lintang. Garis rentas lintang dia boleh jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ini semua garis rentas silang. Tapi cikgu tak nak terus buat yang mula semua. Jadi cikgu akan buat dulu garis-garis yang cikgu rasa kamu boleh nampak. Okey, yang pertama sekarang ni, cikgu akan gunakan garisan ni. Cikgu akan gunakan garis rentas silang yang ni. Okey, rasa-rasa kalau cikgu guna garis rentas silang yang ni, cikgu nak cari nilai apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Mana huruf apa yang bersandar dekat garis tu? X. Iya, jadi dekat sini Selang X. seli. Sudut selang seli. Ya, pandai. Dekat sini cikgu nak cari X. Cikgu kena pakai sudut apa? Siapa tadi jawab? Zarif ke jawab tadi? Ke siapa? Dekat sini kita pakai sudut selang seli. Siapa dah cakap dia selang seli, maksudnya dia boleh pakai R, satu belah kanan, satu belah kiri. Yang selang seli dekat sini, dia mesti bersandar 64. Siapa buat macam ni je salah. Sebab apa? Sudut 64 dia kena sama terus dengan yang ini. Jadi, macam mana nak keluarkan persamaan X ni? 64, tengok sudut dekat belah sini sama dengan belah sini. R sama dengan S. Jadi 64 yang kita ambil dari sini ke sini sama juga yang belah atas tu. Jadi 64 sama dengan X tambah 28. Itu cara dia. Jadi sekarang ni kita selesaikan X. 28 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Negatif. Iya, jadi 64 tolak dengan 28. Jadi dekat sini kita dapat apa? Kita dapat X sama dengan 36 darjah. Inilah cara nak cari nilai X. Inilah cara nak cari nilai X. Jadi kamu kena ingat, kalaulah cikgu buat satu garisan ni dia bersandar dekat X. Maksudnya cikgu tengah nak cari nilai X. Okey, sekarang cikgu teruskan. Cikgu teruskan kita punya homework. Cikgu teruskan kita punya soalan dengan huruf yang lain pula. Cikgu nak cari huruf lain ni, tengok betul-betul. Okey, garis selari dia cikgu pekatkan yang warna hitam. Okey, sekarang ni cikgu buat satu garisan. Yang ini pula. Rasa-rasa cikgu nak cari nilai apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Z. Iya, dekat sini cikgu nak cari nilai Z. Kenapa kenapa kita cakap nak cari nilai Z ni? Kenapa bukan nilai Y? Kenapa? Sebab Z tu bersandar pada garis rentas lintang ni. Okey, cuba kamu tengok ni. Cuba kamu tengok tiga-tiga formula ni. Formula pertama, formula kedua, formula ketiga. Untuk dapatkan nilai Z, kalau dekat X tadi, cikgu tunjuk Kalau dekat X tadi, kita pakai sudut selang seli.
Sudut selang seli. Kalau dekat Z kita pakai apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Cuba tengok. Nak pakai sudut apa? Aina dapat jawab. Pedalaman ke? Iya, sudut pedalaman. Jadi sudut pedalaman dekat sini adalah dua-dua belah dalam Q dengan S. Sama juga dekat sini. 52 dengan Z. Jadi dekat sini kita pakai dia sudut pedalaman. Tengok ni dia. Okey, sudut pedalaman dekat sini adalah 52 dengan Z. Jadi Z tambah. Tengok. 52 sama dengan berapa? Sama dengan 180. Nak dapat nilai Z 52 kena pindah ke sebelah. 52 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, dia jadilah negatif 52. Jadi dekat sini Z sama dengan 128 darjah. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Arisha, boleh nampak ke macam mana cikgu cari tu? Nampak. Okey. Okey, untuk nilai Y, dia tiada pengiraan. Kenapa cikgu cakap dia tiada pengiraan? Masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan. Okey, nilai Y. Tak perlu nak kira. Okey, berdasarkan pemahaman kamu, cikgu akan tunjuk. Cikgu tunjuk. Okey, untuk siapa-siapa yang tak nampak, okey, cikgu akan. Sebab itulah nanti dalam exam, kamu buat macam cikgu tahu. Nak buat macam mana cikgu? Setiap kali kamu dapat soalan macam ni, kamu pekatkan dulu garis selari dia. Garis selari 1, garis selari 1 dan garis selari 2. Lepas tu kamu nak cari nilai apa? Okey, cikgu nak cari nilai Y. Cikgu buat garis rentas tu dekat Y. Okey, sekarang cikgu soal kamu. Cikgu nak pakai yang mana satu? Sudut sepadan ke, selang-seli ke, sudut pedalaman? Sepadan. Salah. Sudut selang-seli. Iya, cikgu pakai sudut selang-seli. Satu belah kanan, satu belah kiri. Jadi nilai Y, cikgu dapat macam mana? Cikgu pakai sudut selang-seli. Sudut selang-seli. Jadi nilai Y sama terus dengan 28 darjah. Tak perlu nak kira-kira. Sebab itulah cikgu pesan dekat kamu, kalau kita nak selesaikan homework ni, cikgu dari tadi cikgu rujuk yang ni je. Cikgu rujuk ni je. Daripada ni, cikgu dapat selesaikan semua soalan homework tu. Habis dah muka surat 2. Siapa yang salah, salin pembetulan. Okey. Elisa jelas ke penerangan cikgu? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okay, Elisa. Darren. How about you, Darren? Okay ke? Okay. Okay. Habis dah. Jadi kita kena tengoklah. Okay. Habis homework untuk muka surat 2 dah selesai. Kita buat pula muka surat 3. Okay. Kita pergi kepada soalan A. Kita pergi kepada soalan A. Okey, dekat muka surat ni cikgu takkan selesaikan tanpa ada yang warna biru ni. Tengok ni, cikgu memang rujuk ni je. Cikgu rujuk ni je. Jadi kita nak cari. Okey, kita nak cari sudut selang-seli ke, sudut sepadan ke, masing-masing boleh tengok dekat atas. Okey, kalau cikgu nak cari X, kamu buat dulu garis, pekatkan dulu garis selari tu. Ingat cakap cikgu, nanti dalam exam buat macam tu. Pekatkan garis selari 1, garis selari 2. Kamu nak cari nilai apa? X dengan Y. Okey, kebetulan X dengan Y tu pada garis rentas yang sama. Jadi dekat sini, kamu boleh terus cari X dengan Y. Macam mana cikgu? Okey, rasa-rasa kalau kita nak cari nilai X, kita pakai sudut apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Tengok ni. Okey, pandai. Kita pakai
Sudut dia bukan sudut selang-seli. Kalau sudut selang-seli dia mesti dua-dua dekat belah luar. Belah dalam. Jadi kalau dekat sini, kalau selang-seli cikgu boleh pakai bila? Satu dekat kiri, satu belah kanan. Tapi dia tak ada nilai dekat situ. Macam mana? Kalau dia tak ada nilai dekat situ, kita nak buat apa? Kita masukkan 70 ni. 70 dekat belah luar. Jadi sudut yang berhadapan dengan dia adalah 70 darjah juga. Jadi kalau cikgu nak cari X, macam mana cikgu nak cari X? Cikgu pakai sudut apa? Sudut pendalaman. Iya, cikgu pakai sudut pedalaman. Dua-dua belah dalam dan dua-dua di bahagian yang sama. Jadi untuk cari nilai X, kita pakai sudut pedalaman. Okey, jadi sudut pedalaman dekat sini ada apa? Ada X dengan 70. Kita tambahkan X tambah 70 sama dengan berapa? Tengok formula. Sama dengan 180. Jadi dekat sini kita nak cari X, kita kena pindahkan 70 tu. 70 ni positif, pindah ke sebelah jadi apa? Negatif. Negatif. Jadi X sama dengan 180. Tolak dengan 70. Jadi dekat sini kita dapat 110 darjah. Habis. Untuk cari nilai Y, masing-masing selesai dah X. Untuk cari nilai Y, kalaulah sini 70, cikgu kena rujuk apa? Sudut apa untuk cari nilai Y? Tengok betul-betul. Okey, nampak tak? Sudut apa kita kena pakai untuk cari nilai Y? Sepadan. Iya, kita pakai sudut sepadan. Sudut sepadan ni macam mana? Sudut sepadan P dengan S. Satu belah luar, satu belah dalam. Jadi kita tengok mana belah luar, belah dalam dia. Satu belah luar, satu belah dalam. Jadi automatik Y sama dengan 70 darjah. Itu sahaja. Itulah cara nak cari nilai X dan cara nak cari nilai Y. Okey, habis dah soalan A. Ashraf Irfan, jelas ke untuk soalan A? Cikgu tunjuk. Jelas cikgu. Jelas. Okey. Uzma, boleh dapat ke semua soalan A ni? Boleh. Okey, salin tahu salin. Nanti dalam exam ni sudah nama sudut ni kena salin. Nama sudut ni kena salin. Okey, habis. Masih lagi soalan yang terakhir untuk homework kita. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan selesaikan. Jangan risau. Jangan risau. Kamu kena salin dan fahamkan. Ada orang salin tapi dia tak faham. Okey, tapi kita nak kita salin, dengar penjelasan cikgu supaya kamu boleh faham. Okey, yang pertama dekat sini, cikgu nak cari nilai apa? Cikgu nak cari nilai apa? Cikgu tengok dulu. Kalau cikgu nak cari nilai X, tengok kalau cikgu nak cari nilai X, garisan rentas cikgu kena dekat sini. Kalau cikgu nak cari nilai Y, garis rentas cikgu kena pakai dekat sini. Itulah terserah kepada kamu nak pakai yang mana. Maksudnya terserah kepada kamu nak cari mana dulu. Okey. Sekarang ni masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan macam mana nak cari nilai X dan macam mana nak cari nilai Y. Okey. Jadi, cikgu ada garis selari. Cikgu pekatkan garis selari. Garis selari pertama dan garis selari yang kedua. Okey, nampak tak tu garis selari tu? Kau ingat? Okey, kejap cikgu pekatkan lagi sekali Okey, ni garis selari pertama, ni garis selari yang kedua. Okey. Jadi, dekat sini apa yang cikgu boleh dapat adalah garis rentas antara dua garis selari ni yang warna merah ni cikgu dapat. Kenapa cikgu dapat yang warna merah? Kenapa cikgu nak kena guna yang warna merah? Sebab cikgu nak cari yang ini. Sudut ni.
Kenapa nak cari? Okey, jadi kalau cikgu dapat cari sudut ni, cikgu boleh selesaikan X. Sebab tu cikgu cari sudut yang warna biru ni. Okey, sudut yang warna biru ni, kalau satu belah dalam, satu belah luar, kita pakai sudut apa? Sudut sepadan ke, sudut selang-seli ke, sudut pedalaman? Pedalaman. Salah, kalau pedalaman dua-dua belah dalam. Selang-seli. Sepadan. Sepadan. Tengok sepadan, satu belah luar, satu belah dalam. Jadi satu belah luar, untuk siapa-siapa yang tak nampak luar dengan dalam ni dia berada di antara dua garis selari. Yang ini luar. Jadi sebab itulah cikgu panggil dia satu belah luar dengan belah dalam supaya kamu boleh nampak, kamu boleh bezakan. Jadi dekat sini kita dapat sini 76 dan sini pun 76 darjah. Jadinya kepada semua orang, kita tengok dekat sini pula. Okey, cikgu dah dapat sudut dekat situlah. Okey, jadi cikgu buat dia sama dengan 76 darjah. Okey, sampai sini semua jelas sampai sini, boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, tengok kepada sudut yang seterusnya. Cikgu buat garis selari yang seterusnya. Mana garis selari yang seterusnya? Masing-masing boleh tengok di hadapan. Kamu sendiri yang akan tengok. Macam mana tahu dia garis selari? Dia ada anak panah. Kamu boleh buat dia macam ni. Dan kamu boleh buat dia macam yang dekat atas. Okey, jadi dekat garis selari yang dekat belah bawah ni, cikgu ada satu garis rentas. Tapi cikgu nak pakai ni, cikgu nak pakai ni. Ni. Okey, cikgu ada satu garis rentas. Mana? Cikgu pakai yang ni pula. Okey. Jadinya kenapa cikgu tunjuk yang ini? Garis selari. Apa yang dimaksudkan dengan garis selari? Garis selari adalah garis lurus. Jadi masing-masing kalau cikgu nak cari nilai X, cikgu nampak dah garis lurus dekat sini. Kenapa cikgu nak kena tunjuk garis lurus ni? Okey, biar kamu faham. Garis lurus sama dengan berapa darjah? 180. Ya, 180. Sini ada 57. 57 tambah 76 tambah dengan X. Jadi kita boleh samakan dia dengan 180. Jadi inilah cara kita nak cari nilai X. Pindahkan 57 dengan 76. 180. 57 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. 76 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadinya dekat sini kita tekan kalkulator, 180 tolak 57 tolak 76, X sama dengan 47 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, kalau ada soalan tanya je tau. Ada soalan tanya je. Okey, cikgu dah jumpa dah nilai X. Cikgu dah jumpa dah nilai X. Okey, sekarang cikgu nak cari nilai Y. Macam mana cikgu nak cari nilai Y? Okey, masing-masing boleh tengok. Okey, ini adalah garis selari dia. Cikgu nak pakai ni. Ini garis selari dia. Dan cikgu pakai juga, ini garis sepadan dia. Jadi dekat sini cikgu tambah garis sepadan pula, garis rentas. Jadi dekat sini adalah 76 darjah. Jadinya cikgu pakai sudut apa untuk cari nilai Y? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Ada kunci. Okey. Cikgu nak kena pakai sudut apa untuk cari nilai Y? Cuba tengok tiga-tiga tu. Cuba. Sudut pedalaman. Salah. Kalau pedalaman Y ni mesti belah dalam.
Ni dalam dia sekarang. Selang-seli. Salah. Sepadan. Sepadan. Oh, sebut semua Okey. Jadi kalau cikgu nak cari sudut sepadan, satu belah luar dan satu belah dalam. Jadi yang Y ni adalah sama dengan X tambah 76. X tambah 76. X tadi kita dah jumpa 47. Masukkan 47 dalam X. Kita tambahkan dengan 76. Jadi 47 tambah 76. Kita akan dapat Y sama dengan 123 darjah. Kenapa cikgu nak kena tambah dengan X? Kalaulah kamu nampak dekat sini, nampak ni. Garisan dia adalah daripada hujung ni ke sini. Jadi yang terlibat dekat sini adalah 76 dengan X. Jadi kalau yang terlibat 76 dengan X, cikgu tak boleh ambil 76 je. Cikgu tak boleh ambil X je. Cikgu kena ambil 76 dengan X. Macam tu cara dia. Jelas ke semua? Dah habis dah homework kita? Jelas. Okey, Salin. Siapa yang ada soalan boleh tanya cikgu. Habis dah 1 jam kelas kita. Lagi 1 jam lagi kelas kita untuk belajar bahagian poligon. Okey, jadi sempat salin tak ni semua ni? Elisa. Elisa faham ke semua yang berkaitan dengan homework ni? Faham. Okey, Elisa sempat salin dah semua? Sempat. Sempat Darren. Darren sempat salin Darren? Sempat. Okey. Ni kalau siapa-siapa yang ada masalah ataupun ragu-ragu boleh tengok rakaman. Nanti cikgu hantar rakaman kelas kita dalam grup. Izhana, so far so good ke? Ya. Okey, bagus. Jadi ni soalan yang kita dah buat. Ini cikgu dah terang. Cikgu dah terang. Cikgu terang. Ni cikgu terang. Bukan cikgu buat je. Cikgu terang sekali. Ini cikgu terang. Ini cikgu terang. Ini cikgu terang. Banyak dah. Ini adalah. Jadi selesai dah bahagian homework kita. Sekarang lagi 1 jam. Cikgu nak ajar kamu bab 9. Iaitu bab poligon. Okey, jadi masing-masing boleh restkan diri anda, boleh restkan kepala. Okey, cikgu bagi take 1, bagi masing-masing lega sikit. Okey. Aina Husna mana tu? Aina Husna mana? Okey. Uzma. Uzma jelas ke Uzma? Jelas. Arisha. Arisha, boleh ke cikgu nak pergi kepada bab yang seterusnya ni? Boleh. Ada. Tekan atas tu lah. Baik mana? Buka lah. Okey, sekejap. Okey, sorry. Cikgu pergi tandas tadi. Okey, jadi masing-masing kita pergi kepada bab 9. Okey, masing-masing boleh buka nota bab 9 yang cikgu hantar dalam grup. Okey, jadi kita nak pergi kepada poligon. Kita dah pergi kepada bab baru dah. Bab 9. Iaitu tentang poligon. Okey, cikgu nak tanyalah Izhana. Cikgu nak tanya Izhana. Poligon dah belajar ke belum kat sekolah? Belum. Dah? Belum. Cikgu nak tanya Uzma, poligon dah belajar dah kat sekolah? Dah. Dah.
Ashfa Damia. Cikgu nak tanya Ashfa Damia. Ashfa ada dekat situ? Ada. Ashfa, poligon dah belajar dah dekat sekolah? Belum. Belum. Okey, jadi cikgu akan ajar. Rasa-rasa poligon ni nama apa? Poligon ni nama bentuk. Poligon ni nama bentuk. Okey. Jadi poligon ni cikgu tak boleh cakap bentuk je. Poligon ni adalah bahagian bentuk. Okey, cikgu terangkan dekat kamu semua bahagian bentuk. Kenapa cikgu cakap bahagian? Sebab kalau kita cakap bentuk bulatan, ini je bentuk dia. Tapi kalau cikgu cakap bahagian bentuk, bawah poligon tu banyak bentuk lain. Okey, cikgu nak kenalkan kamu ni dengan bentuk poligon ni. Okey, jadi untuk bentuk poligon ni, bentuk poligon ni dia kena ada 3 ciri-ciri. Apa ciri-ciri dia? Okey, ciri-ciri dia yang pertama, ciri-ciri dia yang pertama tidak mempunyai lengkuk. Salin tahu ni tahu. Tidak mempunyai lengkuk. Lengkuk ni apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Lengkuk tu apa? Aina Husna, lengkuk tu apa agak-agaknya? Bentuk yang tak ada sisi ke? Okey, Tak bentuk ada yang tak ada bucu. sisi. Lengkuk ni kita panggil dia sebahagian daripada bulatan. Kalau kita pergi kepada sebahagian daripada bulatan, corner lah kita corner. Jadi ini adalah lengkuk. Jadi untuk poligon dia tak ada lengkuk. Dia tak ada lengkuk. Tidak mempunyai lengkuk. Jadi itulah ciri-ciri yang pertama. Kalaulah bentuk tu, kamu tengok bentuk tu, kamu nampak lengkuk, maksudnya itu bukan poligon. Jelas ke semua untuk ciri-ciri yang pertama? Jelas. Okey. Okey, bagus. Okey, untuk ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang kedua mempunyai bucu. Mempunyai bucu lebih dari 2. Lebih dari 2. Kalau cikgu buat kat sini ada satu je bucu. Bucu ni apa? Inilah bucu. Bucu. Jadi bucu untuk poligon mesti ada lebih daripada 2 bucu. Kalau cikgu buat dia ada 2 bucu sahaja, cikgu buat dia ada 2 bucu sahaja, bucu pertama, bucu kedua, dia tak boleh. Dia bukan poligon. Sebab apa? Sebab untuk poligon mesti lebih dari 2 bucu. Maksudnya dia kena ada 3 bucu, 4 bucu, 5 bucu, 6 bucu. Paling sikit kena ada 3. Itu ciri-ciri yang kedua. Okey. Dan akhir sekali, poligon mesti dalam keadaan tertutup. Tertutup. Tertutup tu macam mana? Okey, tertutup ni macam ni. Dia ada belah dalam dan luar. Kalaulah kamu cakap benda yang tak tertutup, dia takkan ada belah dalam dengan belah luar. Tertutup je dia boleh ada belah dalam dengan belah luar. Contoh, kita tengok. Ini dikira sebagai tertutup sebab apa? Dia ada bahagian dalam. Ni bahagian dalam dia. Ini bahagian luar dia. Jadi ini dikira sebagai tertutup. Ini adalah penjelasan untuk tertutup. Okey. Jelas ke ciri-ciri yang dekat depan ni cikgu tunjuk? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi kita pergi kepada bentuk dia yang pertama. Kita pergi kepada bentuk poligon yang pertama. Yang ni cikgu tunjuk kalau dia bukan poligon. Kalau bucu dia kena lebih daripada 2, kita pergi yang ada 3 bucu. 3 bucu poligon yang pertama, poligon yang pertama kita panggil ni. Apa nama bentuk ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa nama bentuk ni?
Segitiga. Segitiga. Okey, jadi segitiga termasuk dalam poligon. Kenapa? Dia ada tiga ciri tu. Yang pertama, tidak mempunyai lengkuk. Dia tak ada lengkuk pun. Dia straight je. Dia straight je dekat sini. Dia tegak je. Dia dalam keadaan lurus. Kalau lengkuk ni, tu lengkuk. Tu lengkuk. Jadi sekarang dia tegak je. Dia lurus je. Itu yang pertama. Yang kedua, bucu lebih daripada 2. Bucu pertama, bucu kedua, bucu ketiga. Dan akhir sekali dia tertutup. Dia ada belah dalam dan dia ada belah luar. Jadi poligon dimulai dengan bentuk segitiga. Kalau kita nak tambah bucu, kalau kita nak pergi kepada yang lain, okey, ini adalah segi 4. Okey, cikgu pergi kepada segi 4. Kita ni nak kenal dulu poligon. Segi 4. Segi 4 dekat sini kita tengok tidak mempunyai lengkuk. Okey, dia dah lepas dah. Tiada lengkuk. Okey, mempunyai bucu lebih dari 2. Segi 4 dia ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 bucu. Dan dia tertutup. Kalau dia tertutup dekat sini, dia ada belah dalam dan dia ada belah luar. Kalau cikgu cakap, cikgu tanya kamu semua, ini dikira sebagai poligon tak? Ini dikira sebagai poligon tak? Yang belah bawah tu. Dia tiada lengkuk. Dia dalam keadaan bucu lebih daripada 2. 1, 2, 3. Tapi dia poligon ke tak yang dekat belah bawah ni? Tak. Kenapa dia tak? Kenapa dia tak? Tak pasti cikgu. Sebab dia terbuka. Ini kita panggil dia terbuka. Jadi kalau dia terbuka, dia tak dikira sebagai poligon. Dia nak macam mana pun bentuk dia mesti dalam keadaan tertutup. Jadi itu tiga ciri poligon yang kamu kena faham. Okey, kalau yang ni dia tertutup, ni tertutup. Ini dia tertutup. Jadi yang ni dia terbuka. Kalau dia terbuka, dia bukan dikira sebagai poligon. Jadi dia 3 ciri-ciri ni kamu kena faham. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Izhana, jelas ke Izhana? Jelas. Jelas. Ashfa Damia, jelas ke Ashfa Damia? Mana dah Ashfa Damia? Okey. Okey, jadi dekat sini inilah semua bentuk poligon. Cikgu akan tunjukkan dekat depan. Okey, jadi bentuk poligon. Masing-masing boleh tengok. Okey. Jadi inilah bentuk poligon. Inilah dikira sebagai poligon. Okey. Poligon dekat depan ni, poligon dekat depan ni adalah banyak jenis, banyak nama. Yang pertama, segitiga. Kenapa dia panggil segitiga? Okey, yang pertama dia ada 2 sebab. Bucu. Bucu untuk segitiga ada berapa? 3. 3. Okey, sisi untuk segitiga ada berapa? 3. Okey, 3. Untuk siapa-siapa yang tak tahu sisi itu apa, ini sisi dia. Ini adalah sisi. Tengok, ini adalah sisi dia. Ini adalah sisi. Kau tak nampak cikgu buat macam ni? Tak nampak cikgu buat macam ni? Ni adalah sisi dia. Bucu ni yang ni bucu. Okey, yang kedua, kita pergi kepada bentuk yang kedua. Yang ni kita panggil dia segi 4. Okey, untuk segi 4, dia ada berapa bucu? 4. 4. Dia ada berapa sisi? 4. 4. Pandai. Kalau bentuk segitiga, dia ada 3 bucu. Kalau bentuk segi 4, dia ada 4 bucu. Kalau ada 5 bucu. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada 5 bucu, nama dia apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Tengok nota, nama dia apa?
Pentagon. 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 Jadi dekat sini pentagon dia ada bucu sama dengan 5. Sisi dia berapa? Siapa boleh bagi tahu sisi dia ada berapa? Ada 5. Ada 5. Okey. Itu bentuk yang itu adalah bentuk yang ketiga. Cikgu tunjuk ni. Cikgu nak teruskan ni. Okey, lepas tu kita pergi pula kepada yang warna pink. Kita pergi pula kepada yang warna pink. Jadi, bila cikgu tunjuk yang warna pink, apa nama dia yang warna pink ni? Nama dia adalah hexagon. Hexagon. Kan kamu ramai tak belajar lagi kan? Cikgu tunjuklah. Ini nama dia hexagon. Hexagon, bucu dia ada berapa? 6. 6. Sisi dia ada berapa untuk hexagon? 6. 6 juga. Pandai. Okey, habis bahagian hexagon, kita pergi pula kepada belah bawah ni. Okey. Untuk penjelasan yang belah bawah ni, kalau dia ada 7 bucu. Ini bucu dia ada 7. Sisi dia ada berapa? Cuba kira ada berapa sisi dia dekat sini? Yang warna purple tu. 7. 7 juga. Jadi nama dia adalah heptagon. Heptagon. Okey, yang ini bucu dia ada berapa yang warna kuning ni? Ada berapa bucu dia? 8. 8. Sisi dia ada berapa dekat warna kuning ni? 8. 8. Kalau nama dia 8, kalau dia ada 8, kita panggil dia oktagon. Oktagon. Okey, yang warna biru cair, bucu dia ada berapa? 9. 9. Sisi dia ada berapa? 9. 9. Kalau 9, kita panggil dia nanogon. Nonagon ke nanogon? Nonagon. Nonagon. Okey, akhir sekali, bucu dia ada berapa dekat sini? 10. 10. Sisi dia ada berapa dekat sini? 10. 10. Nama dia dekagon. Jadi kalau dia ada 11, boleh tak? Boleh ke dia ada 11 bucu? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Boleh ke ada 11 bucu? Uzma, boleh ke ada sampai 11 bucu? Tak boleh. Boleh jawapan dia. Tapi untuk silibus tingkatan 1, kita belajar sampai 10 bucu sahaja. Dia boleh ada 11 bucu, dia boleh ada 20 bucu, dia boleh ada 30 bucu. Dan 100 bucu pun dia boleh ada. Tapi untuk tingkatan 1 kita belajar sampai 10 bucu sahaja. Cikgu, kenapa dia dinamakan sebagai poligon? Inilah orang kata bahagian poligon. Bahagian poligon. Bahagian poligon. Kalau kamu pening tentang poligon, dia ada gon kat belakang ni. Gon. Tu nama dia adalah bahagian untuk poligon. Bukan gorgon. Dia poligon. Jadi dekat sini ni adalah dinama gon tu diambil sempena poligon. Penta. Penta dekat sini menandakan dia adalah 5. Kalau siapa pernah main game League of Legends, kalau kita bunuh 5 orang, kita jawab apa? Pentakill. Macam tu lah. Okey, hexagon. Okey, hexagon ni, kalau kita boleh nampak hexagon ni, bentuk hexagon ni kita nampak pada madu lebah. Dia ada 6 bucu. Heptagon. Hepta sempena ada 7. Okta sempena ada 8. Sebab itulah octopus. Octopus ada berapa kaki? Ke dah lupa dah? 8. 8. Octopus tu dia octo tu sebenarnya datang daripada 8. Sama juga dengan nona. Nona dekat sini menanda dia 9. Deka. Deka dekat sini menandakan 10. Deka. 1 dekad berapa tahun? 10.
Jadi 1 dekad 10 tahun. Bermakna dekad tu adalah menandakan nombor 10. Saja tu, itu pengetahuan am je lah. Okey, jadi dekat sini ingat poligon dia ada 10 bahagian. Jadi dekat sini daripada yang kita belajar dekat sini, nilai bucu kalau kita nak cakap poligon, nilai bucu mesti sama dengan nilai sisi. Tak ada lain. Kalau cikgu cakap bucu dia 3, sisi dia mesti 3. Kalau cikgu cakap bucu dia 4, sisi dia mesti 4. Sama juga kalau bucu dia 10, sisi dia mesti 10 juga. Jelas tak jelas ni? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey. Jadi dalam poligon ni dia ada banyak benda yang kita nak kena kira. Okey, antara benda yang kita nak kena kira, yang pertama adalah garis penjuru. Orang kata garis pepenjuru. Garis pepenjuru ataupun penjuru. Okey, untuk garis penjuru. Okey, bahagian poligon yang pertama dikira garis penjuru. Kedua, paksi garis simetri. Garis simetri. Cikgu akan pergilah garis simetri. Dan yang ketiga, kita pergi kepada sudut. Sudut ni sama macam bab 8. Okey. Okey. Jadi, dekat sini kita dah bab 9 dah. Sebab tu cikgu cakap, kalau kamu confuse dekat bab 8, kamu susah juga dekat bab 9. Sebab apa? Sebab dia berkait. Itulah matematik. Siapa yang tak fokus pada tingkatan 1, tingkatan 2 dia susah. Sebab apa? Sebab tingkatan 2 ada juga poligon. Okey, jadi cikgu nak pergi kepada yang pertama, bahagian kiraan poligon, garis penjuru. Boleh ke cikgu nak garis pepenjuru? Boleh ke cikgu nak teruskan kepada garis pepenjuru ni? Boleh. Seorang je cikgu dengar, yang lain boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, untuk siapa-siapa yang tak nampak garis pepenjuru ni, masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjuk apa yang dimaksudkan dengan garis pepenjuru. Okey, inilah garis pepenjuru. Kita kenal dulu. Kita kenal dulu garis pepenjuru tu apa, baru kita kira. Memang macam tu, ada orang dia terus kira, tapi dia tak tahu dia kira apa. Susah juga. Jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan apa tu garis pepenjuru. Okey, jadi garis pepenjuru, ni poligon tau, ni poligon. Okey, jadi garis pepenjuru, garis penjuru lah. Garis pepenjuru, apa yang dimaksudkan dengan garis pepenjuru ni? Garisan daripada bucu pergi kepada bucu. Garisan dari bucu pergi kepada bucu. Kita panggil garis bucu ke bucu. Itulah garis pepenjuru. Sebagai contoh, cikgu tunjuk dekat bentuk segitiga. Okey, ni adalah bentuk segitiga. Okey, kita faham garis penjuru ni daripada bucu pergi kepada bucu. Okey, ni cikgu mula dekat bucu atas. Bucu atas nak pergi kepada bucu bawah, dia bertindih dengan garisan objek. Jadi kita tak boleh panggil tu sebagai garis pepenjuru. Jadi sebab itulah dekat dalam segitiga, garisan pepenjuru dia adalah kosong. Tapi tengok betul-betul, kalau dekat bentuk segi 4, okey, ni adalah warna hitam ni bentuk objek tau, bentuk segi 4. Tengok ni. Bentuk segi 4. Okey, mana garis pepenjuru dia? Okey, yang pertama daripada bucu pergi kepada bucu. 1. Yang kedua, pergi kepada bucu sampai kepada bucu. 2. Sebab itulah nama dekat sini ada 2 garisan pepenjuru untuk bentuk segi 4. Okey, last penjelasan cikgu.
Okey, cikgu tunjuk pula kepada bentuk pentagon. Ni bentuk pentagon yang warna hitam cikgu tunjuk ni. Okey, bentuk pentagon dekat sini yang warna hitam tu garisan objek. Garisan perpenjuru tak boleh bertindih dengan garisan objek. Jadi dekat sini kita kira dari bucu pergi kepada bucu, 1. Dari bucu pergi kepada bucu, 2. Dari bucu pergi kepada bucu, ada 3 dah. Okey, dari bucu pergi kepada bucu, ada 4. Okey, last sekali dari bucu pergi kepada bucu, ada 5. Sebab itulah dekat sini dia tulis 5 garisan perpenjuru untuk bentuk pentagon. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Okey, ni nota daripada cikgu okey. Tak boleh bertindih dengan garisan objek. Garisan objek. Okey, lepas ni kita nak kira kita nak kira garisan perpenjuru. Okey, nak kira garisan perpenjuru ada 2 cara. Ingat tahu, nak kira garisan perpenjuru dia ada 2 cara. Cara pertama kita pakai kaedah cara yang kedua kita pakai kaedah formula. Jadi ni kita nak mula mengira dah. Kita ada berapa minit je lagi ni? Kita ada lebih kurang 35 minit. Jadi cikgu akan ajar kamu kaedah 4 langkah. Lepas tu cikgu akan ajar kamu kaedah formula. Okey. Jadi masing-masing dah ready ke belum ni? Cikgu nak ajar ni. Dah. Okey. Jadi buka nota yang cikgu bagi. Yang pertama sekali kita pergi kepada kaedah 4 langkah. Inilah kaedah 4 langkah dia. Tengok betul-betul. Siapa yang terlepas 1 langkah terus tak dapat. Okey, ni langkah pertama. Ni langkah kedua. Ni langkah ketiga. Ini langkah keempat. Okey, jadi kita nak kira apa ni? Kita nak kira perpenjuru kalau dia ada 10 bucu. Okey. Jadi tak naklah cikgu pakai yang lain dululah. Okey, kita pergi kepada bentuk pentagon. Okey, bentuk pentagon tadi kita dah dapat berapa perpenjuru untuk bentuk pentagon? Berapa perpenjuru untuk bentuk pentagon? 5. Ya, ada 5. Jadi cikgu nak kira. Jawapan yang cikgu dapat mesti 5. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Boleh tengok dekat depan. Okey, step pertama kita kenal pasti bilangan sisi. Okey, step pertama kita kenal pasti bilangan sisi. Okey, bilangan sisi. Ini 1, ini 2, ini ini 3, ini 4, ini 5. Sampai situ sahaja. Jadi bilangan sisi dia ada 5. Okey, jelas ke langkah pertama ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Langkah kedua. Bilangan sisi ditolakkan dengan 3. Maksudnya 5 tolak 3. 5 tolak dengan 3. Ingat tahu? 5 tolak 3. 5 tolak 3 dapat berapa? 2. Okey, habis. Okey, nombor 3. Nilai M didarabkan dengan 2. Maksudnya, ini jadi M tau. Nilai yang kita dapat dekat 2 ni, dia didarabkan dengan 2. 2 darab 2. Macam tu kita buat. Akhir sekali, langkah yang keempat. Nilai 2M ditambah dengan semua integer yang kurang sehingga 1. Contoh, 2 dalam kurungan dia 2. 2 tambah 1. Jadi dekat sini 2 darab 2 tambah 1 dapat berapa? 5. Ya, inilah jawapan dia 5. Inilah jawapan dia 5. Cikgu kurang jelas. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh yang seterusnya. Cikgu masih lagi pakai 4 langkah. Kaedah 4 langkah. Masing-masing boleh tengok. Okey, ni kaedah 4 langkah dia. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat.
kita nak cari perpenjuru untuk ada 10 sisi. Jadi masing-masing boleh tengok. Kenal pasti bilangan sisi. Ini langkah pertama. Bilangan sisi. Kita tulis kita tulis. Bilangan sisi. Bilangan sisi dekat sini, ini cikgu tunjuk warna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi bilangan sisi kita dekat situ adalah 10. Jelas ke untuk langkah pertama? Boleh faham? Boleh. Okey. Kita pergi kepada langkah kedua. Bilangan sisi yang tadi kita dapat ditolakkan dengan 3. 10 tolak 3. 10 tolak 3 kita dapat berapa? 7. 7. Okey. Langkah yang ketiga. Nilai yang kita dapat tadi didarabkan dengan 2. Jadi kita buat macam ni je. 2 darab dengan 7. Okey. Langkah yang keempat. Nilai 2M ditambah dengan semua integer yang kurang daripada M sehingga 1. Macam mana tu? Masing-masing boleh tengok Okey. 2 darab 7 ni kamu kena salin. Sekarang ditambahkan dengan semua integer yang kurang daripada 1. Macam mana? Kurang. Kurang ni maksudnya dia mengecil. Okey, ini 7. Ini 7. Lepas tu dia kecil. Dia kecil, 7 tolak dengan 1 kita dapat 6. Okey, lepas tu dia mengecil lagi. 6 tolak dengan 1 kita dapat 5. Tambah 5 tolak 1 kita dapat berapa? Dapat berapa? 5 tolak 1 dapat berapa? 4. Lepas tu nak kecil sampai berapa ni? Sehingga 1. Jadi 4 ni berkurang. 4, 3, 2, 1. 1 tu kamu berhenti. Tu cara dia. Okey, cikgu nak masing-masing cuba kira. 2 darab 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Dapat berapa? 35. Okey, kita dapat dia 35. Kita tengok jawapan. Jawapan kita adalah 35. Jadi sama. Jelas ke? Boleh faham yang cikgu tunjuk tu? Boleh. Okey, kita cuba satu soalan. Kita cuba bentuk yang warna kuning. Okey, untuk bentuk yang warna kuning, cuba selesaikan rujuk contoh yang cikgu buat. Selesaikan guna kaedah 4 langkah. Dahsyat hantar kat cikgu. Okey, bagus. Ada yang dah dapat? Cikgu tunggu lagi 2 minit.
Ikut tahu 4 step ni. Okey, betul hantar yang tu. Ni buat yang warna kuning, warna kuning. Buat yang warna kuning tau. Okey, bagus. Okey, lagi 1 minit cikgu tunggu. Ashfa Damia dapat tak tu? Okey, bagus. Ramai yang dapat jawab. Okey, betul. Jadi habis dah Masing-masing boleh tengok dekat depan, cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan macam mana nak selesaikan yang warna kuning. Okey, tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit daripada semua? Ya. Ya. Okey, jadi untuk selesaikan pakai kaedah 4 langkah. Ada yang salah, tapi tak apa, cikgu tunjuk Okey, jadi kita tengok kepada di hadapan. Alamak. Okey, jadi dekat sini cikgu ada dah. Okey, ni warna kuning dia. Okey, tengok kaedah yang pertama, step yang pertama, tengok step pertama. Kenal pasti bilangan sisi poligon tu. Jadi, step pertama kita kenal pasti sisi poligon. Maksudnya kita kena kira lah bilangan sisi. Untuk bilangan sisi poligon ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8. Maksudnya bilangan sisi dia ada 8. Tu step yang pertama. Kita pergi pula kepada step yang kedua. Step yang kedua, bilangan sisi tadi kita tolakkan dengan 3. 8 tolak 3. 8 tolak 3 kita dapat 5. Okey, step yang ketiga. Step ketiga adalah nilai yang kita dapat tadi kita darabkan dengan 2. Jadi jangan darab terus, kita buat macam ni. 2 dalam kurungan 5. Kita jangan darab terus. 2 dalam kurungan 5. Kenapa kita buat macam tu? Sebab kita boleh nampak ditambahkan dengan semua integer yang kurang sehingga daripada 1. 2 dalam kurungan 5. Dalam ni 5. Dia kurang jadi 4. Tambah 4. Lepas tu tambah 3. Kurang. Tambah 2. Sehingga berapa? Sehingga 1. Tambahlah dengan 1. Jadi ni cara dia. Jadi kita tekan kalkulator 2 dalam kurungan 5 tekan sebiji. Tambah 4, tambah 3, tambah 2, tambah 1. Kita akan dapat jawapan dia adalah 20. Maksudnya, apa maksud 20 tu? Bilangan perpenjuru untuk bentuk yang warna kuning ni adalah sama dengan 20.
Jelas ke semua? Jelas. Okey. Jadi kita cuba buat satu lagi soalan. Kita cuba buat satu lagi soalan. Okey, jadi dekat sini kita cuba jawab yang ini pula. Okey, berdasarkan contoh yang cikgu bagi dekat yang warna kuning, cuba cari bilangan perpenjuru untuk bentuk warna pink. Guna kaedah 4 langkah tu. Guna kaedah 4 langkah tu. Okey, cikgu tunggu. Ada soalan tanya je. Okey, jawapan dia 20 tau. Okey, cepat buat, cikgu tunggu. Ashraf Irfan dapat buat tak tu untuk bentuk warna pink? Dapat cikgu. Okey, bagus. Okey, cikgu tunggu lagi 2 minit. Bagus. Darren dapat tak tu untuk cari bilangan perpenjuru bentuk warna pink? Dapat. Okey, cikgu tunggu lagi 2 minit. Okey, 1 minit lagi. Okey, ramai yang dapat. Bagus, bagus, bagus. Ashfa Damia, dapat tak tu Ashfa Damia? Sekejap. Okey. Siapa-siapa tak dapat bagi tahu cikgu, jangan risau, cikgu tolong. Okey, jadi masa menjawab sudah pun habis. Jadi cuba buat tahu tak apa, kita akan cuba lagi satu bentuk lepas ni. Okey, jadi kita pergi kepada bentuk yang warna pink, masing-masing boleh tengoklah bentuk warna pink ni. Okey, bentuk warna pink ni apa yang cikgu nak kena buat ni? Cikgu nak cari bilangan perpenjuru pakai kaedah 4 langkah.
Okey, jadi masing-masing ni kaedah dia. Ada 4 langkah dekat sini. Tengok tahu. Okey, ada 4 langkah. Langkah yang pertama adalah kita kenal pasti bilangan sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya bilangan sisi untuk poligon ni daripada langkah 1 kita ada 6. Nombor 2. 6 tadi, bilangan sisi yang kita dapat tadi kita tolakkan dengan 3. 6 tolak 3. Kita akan dapat 3. Step yang ketiga. Nilai yang kita dapat tadi darab dengan 2. Jadi ni 3 ni jangan darab terus. Kamu letak 2 dalam kurungan 3. Dan akhir sekali step yang keempat. Ditambahkan sehingga kurang daripada 1. 2 kan dalam kurungan kita adalah 3. Jadi yang kena tambah adalah kurang 1. 3 kurang 1 dapat 2. Tambah 2 kurang 1 dapat 1. Jadi kita kalau dah sampai 1 kita kena berhenti. Jadi ini je lah. 2 darab 3 tambah 2 tambah 1. Bila kita tekan kalkulator kita dapat 9. Maksudnya bilangan perpenjuru. Bilangan perpenjuru untuk soalan ni adalah 9. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, kita cuba satu soalan lagi Cikgu. tahu. Ya, ada nak tanya ke? Kenapa dia sampai 1 je? Kenapa sampai 2 je? Mana dah sampai 2? Yang 2 tambah 1 tu. Sebab dia 3, 2, 1. Kalau cikgu buat dia 7, cikgu kena kurang. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dia kena sampai 1. Kalau dia ada berapa? Kalau dalam kurungan dia 7 lah. Kalau dalam kurungan dia ada 4, kita kena kurang. Tambah 3, tambah 2, tambah 1. Dia berdasarkan yang nombor dalam kurungan ni. Boleh faham? Bukan ikut dia punya sisi punya bilangan ni. Bukan. Dia bilangan sisi kita dapat 6 tadi. Kita kan dah tolak 6 tolak 3. Dia ikut bilangan setelah ditolakkan dengan 3. Okey. Kalau tadi warna kuning 8 setelah tolak dengan 3 dapat 5. Tengok dia kurang. 4, 3, 2, 1 dia kurang macam tu. Kalau yang tadi 10 ni setelah ditolakkan dengan 7 nampak dia kurang. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nampak? Jelas? Jelas. Okey, itu cara nak cari bilangan perpenjuru. Okey, last soalan untuk kaedah ni. Last soalan untuk kaedah ni, kita pergi kepada soalan ni dah soalan terakhir dah untuk kaedah ni tahu. Okey, kita pergi kepada soalan ini. Okey. Jadi, berdasarkan apa yang cikgu dah selesaikan dekat sebelah, cuba buat bentuk warna biru cair. Dah siap hantar dekat cikgu. Izhana, okey ke Izhana? Dapat tak macam mana cikgu selesaikan tu? Dapat. Okey. Okey, cikgu tunggu Okey, bagus. Ada yang dah hantar?
Okey, bagus Ashraf Irfan. Cikgu tunggu lagi. Okey, 1 minit lagi. Kita nak tengok berapa ramai orang betul ni. Darren, okey tak tu? Dapat buat tak? Cikgu, Ya, kenapa? ni kalau dalam perisa berapa markah cikgu dapat? Ini dalam 3 markah. Cikgu. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Dia ada satu lagi cara tau. Nanti cikgu ajar satu lagi cara. Satu lagi cara tu kok kalau kamu ikut kamulah kamu nak ambil yang mana. Okey, jadi sebab apa? Sebab dia ada 2 cara. Kamu ambil cara yang paling mudah untuk kamu ingat. Okey, jadi dekat sini cikgu akan tunjuk langkah 4 langkah ni. Okey, jadi 4 langkah ni tengok betul-betul step dia sama sahaja. Step yang pertama kenal pasti bilangan sisi. Maksudnya bilangan sisi dia. Bilangan sisi. Berapa bilangan sisi dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia ada 9. Lepas tu langkah yang kedua kita tolakkan dengan 3. Jadi 9 tolak dengan 3 kita dapat 6. Langkah yang ketiga, yang kita dapat 6 tadi, kita darabkan dengan 2. 2 darab 6. Dan yang ingat, step yang keempat ni selalu pelajar confuse. Ingat, kan dalam kurungan tu 6, dia kurang. Jadi 5, 4, 3, sampailah 2, 1. Jadi dekat sini kita tekanlah terus kalkulator. 2 darab 6 tambah 5, 4, 3, 2, 1. Jadi dekat sini jawapan dia adalah 27. Maksudnya bilangan perpenjuru untuk soalan ni adalah sama dengan 27. Jelas ke semua? Jelas. Okey, Ashfa Damia dapat tak Ashfa Damia tu? Okey. Okey, jadi habis dah masa yang diberikan. Cikgu tak apa. Cikgu ada lagi 9 minit tau. Apa cikgu nak buat 9 minit ni? Cikgu nak ajar pula cara nak selesaikan guna formula. Ingat, tadi kan cikgu dah ajar kamu perpenjuru ni dia ada 2 kaedah. Kaedah pertama, kaedah 4 langkah. Cikgu dah ajar dah. Sekarang kaedah formula pula. Mana kaedah formula tu? Okey, kaedah formula ni kamu kena ingat. Dia tak bagi tahu dalam exam. Okey, jadi ini kaedah formula dia. N ni apa? Okey, ni tahu. Ni kaedah formula tahu. Cikgu asingkan. Cikgu asingkan. Kaedah formula dekat sini, N ni adalah bilangan sisi. Jadi, N kita dapat dekat sini ada berapa? Ada 5. Jadi, N sama dengan 5. Kita masukkan 5 ni ke dalam formula tu. Tengok betul-betul tau. Kita masukkan 5 yang kita dapat ni ke dalam formula ni. Macam mana tu? Okey, 5 ni kita gantikan ke dalam N. 5 darab 5 tolak 3 bahagi dengan 2. Tekan kalkulator, cuba tekan kalkulator. Cara nak tekan kalkulator dia selesaikan yang atas dulu. Okey, tekan je yang atas tu. 5 dalam kurungan 5 tolak 3. Bila kita tekan 5 dalam kurungan 5 tolak 3, kita dapat 10. 10 bahagi 2 dapat berapa? Dapat berapa 10 bahagi 2? 5. 5. Jadi jawapan yang kita dapat dekat sini adalah sama sahaja dengan
jawapan yang kita dapat pakai kaedah 4 langkah tadi. Kita masukkan sahaja. Okey, jadi dengan masa yang ada ni, cikgu nak kamu cuba cari lagi 3 bentuk yang kita 1, 2, 3. Ada 4 bentuk yang kita dah buat pakai formula. Tapi cikgu ajar lagi 1 bentuk tau. Okey, masing-masing boleh tengok bentuk ni. Cikgu tunjuk pula bentuk ni. Okey, N ni kan bilangan sisi. Jadi bilangan sisi kita dah kira sama dengan 10. Jadi kita gantikan 10 ke dalam formula. Masing-masing tengok tau. Okey, 10 kita gantikan ke dalam formula. 10 dalam kurungan 10 tolak 3 bahagi 2. Tekan kalkulator yang atas dulu. 10 dalam kurungan 10 tolak 3 kamu dapat 70 bahagi 2. 70 bahagi 2 kita dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. Kita dapat berapa? 35. 35. 35. Jadi jawapan yang kita dapat sama sahaja. Cikgu ajar dua-dua kaedah. Kaedah 4 langkah cikgu ajar. Sebab ada juga soalan dia nak kaedah 4 langkah. Kaedah formula pun cikgu ajar. Formula tak diberi dalam exam nanti. Kena hafal lah. Kalau kamu tak nak kaedah 4 langkah, kamu kena hafal formula ni. Okey. Jadi kan kamu dah buat ada 3 bentuk lagi. Ada warna kuning. Cikgu akan tunjuk lah. Okey. Tak apalah cikgu tunjuk sebab dah nak habis masa. Okey. Jadi masing-masing tengok pula cikgu tunjuk kepada yang warna kuning ni. Okey. N ni bilangan sisi tau. Bilangan sisi kita dah dapat dia 8. Jadi kita masukkan ke dalam formula 8. 8 tolak 3 per dengan 2. Jadi kita tekan kalkulator, kita akan dapat, tekan atas dulu tau, tekan atas dulu. 40 bahagi 2, 40 bahagi 2 kita dapat berapa? 20. 20. 20. Jadi jawapan yang kita dapat sama sahaja. Ini pakai formula, ni pakai kaedah 4 langkah. Okey. Okey, jadi last cikgu nak tunjuk, lepas tu kamu buat satu. Okey, jadi N. Tengok ni tahu formula. N dalam kurungan N tolak 3. N tu apa? N ni adalah bilangan sisi. Bilangan sisi kan kita dah kira 6 tadi. Jadi N sama dengan 6. Kita masukkan 6 ke dalam N. 6 dalam kurungan 6 tolak 3 per dengan 2. Kita tekan kalkulator yang belah atas, kita dapat 18 bahagi 2. 18 bahagi 2, kita tekan kalkulator, kita dapat berapa? 9. 9. Jadi jawapan yang kita dapat sama sahaja. Cumanya caranya berbeza. Okey, jadi berdasarkan cara guna formula, cikgu bagi kamu 1 minit untuk cuba selesaikan soalan yang dekat depan, yang apabila bilangan sisi dia 9, tengok dapat sama ke tak. Okey, jadi dalam masa 1 minit cuba selesaikan soalan di hadapan. Cari bilangan penjuru untuk soalan ni menggunakan formula. Ni formula dia. Okey, boleh ke mula buat? Boleh. Okey, baik. Okey, cuba selesaikan guna formula tau. Lepas tu dah siap hantar dekat cikgu. Okey, cikgu tunggu dekat WhatsApp. Guna formula, kalau kita rasa guna kaedah 4 langkah kita tak pandai ataupun kita kurang jelas, kita guna formula. Okey, bagus. Ada yang dah hantar dekat cikgu.
Okey, jadi masa menjawab sudah pun tamat. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan. Sebab masa kita ada 2 minit je lagi. Siapa-siapa yang tak dapat boleh tengok tahu jalan kerja cikgu. Jadi N ni adalah bilangan sisi. Kita dah dapat ni 9. Okey, jadi dekat sini masukkan 9 ni ke dalam formula ni. 9 dalam kurungan 9 tolak 3 bahagi 2. Tekan dulu dekat atas tu. Tekan dulu dekat atas tu. Bila kamu tekan, kamu akan dapat 54 bahagi 2. 54 bahagi 2, kamu akan dapat jawapan dia 27. Sama sahaja macam tadi. Kamu akan dapat 27 juga. Yang ni kaedah 4 langkah. Yang ini kaedah formula. Jadi itulah apa yang kita dah belajar pada hari ini. Okey semua. Nak dengar suara sikit, ada tak kat sini ni? Ada. Okey. Oh. Okey, on board. Okey, jadi jangan okey. Mula-mula sekali cikgu dah ajar kamu ciri-ciri untuk poligon. Ada 3 ciri-ciri ni kamu kena ingat. Okey, kemudian cikgu ajar pula kamu bahagian poligon tu ada 10 bahagian yang cikgu dah ada 8 bahagian cikgu dah tunjuk ni. Okey, lepas tu cikgu ajar kamu pula definisi garis perpenjuru. Lepas tu kita kira garis perpenjuru menggunakan 2 kaedah. Kaedah 4 langkah dengan kaedah formula. Jadi itu sahajalah kelas kita untuk hari ni. Okey ke Izafi? Okey ke Izafi? Syarif? Okey. Arisha okey ke Arisha? Monyok je tu. Okey, okey baik. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita untuk petang ni. Dah pukul 7.30 dah. Jadi masing-masing selamat malam, selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Assalamualaikum. Bye. Baik, Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.